Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma ij'alna minal rasikhina fil 'ilmi. Allahumma ilhamni rushdi wa aslih lisani. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Barisan Jawatan Kuasa, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita menyambung kuliah kita merujuk kepada kitab Hidayatus Subyan. Kitab Hidayatus Subyan, kita sampai pada muka surat yang ke-9. Syahdan. Bermula fardu mandi itu dua perkara. Baik, malam ini kita nak tengok berkenaan dengan kefarduan mandi. Maknanya rukun mandi lah. Rukun mandi wajib ada dua. Pertamanya niat mengangkat akan hadas yang ada ia padanya daripada segala hadas yang tersebut dahulu ini. Pada pertemuan yang telah lalu kita dah sebut dah perkara yang mewajibkan mandi. Antaranya keluar mani. Apa dia? Jima, bersetubuh. Kan? Bagi orang perempuan haid, nifas, ini perkara yang mewajibkan mandi. Jadi pertamanya niat mengangkat akan hadas atau niat mandi daripadanya, dan sunat dilafaz akan dia dengan lidah, seperti katanya nawaitu rafa'a hadasil janabah awil hayd awil nifas. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas janabah atau hadas haid. Ini bagi orang perempuan lah. Bagi kita orang lelaki, sahaja aku mengangkat hadas janabah, ataupun kita sebut sahaja aku mandi junub. Maknanya mandi junub ni disebabkan dua perkara. Junub disebabkan dua perkara. Yang pertama disebabkan keluar mani, yang kedua disebabkan bersetubuh. Bagi orang perempuan, sahaja aku mengangkat akan hadas haid atau hadas nifas. Atau nawaitul rasla anil janabah wal hayd awil nifas. Artinya sahaja aku mandi daripada janabah atau daripada haid atau daripada nifas. Bolehlah salah satu daripada yang tersebut itu. Atau nawaitu raf'al hadasil akbar. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas yang besar. Maknanya kalau kita sebut, kita lafaz secara umum sahaja aku mengangkat hadas besar, tak kira lah disebabkan berjunub ke, disebabkan haid ke, disebabkan nifas ke, termasuk sekali dalam kategori hadas besar. Atau nawaitul ghusl wajib. Artinya sahaja aku mandi wajib. Boleh juga kita lafaz niat sahaja aku mandi wajib. Lafaz niat tu hukumnya sunat. Nawaitu tu sunat. Tak sebut pun tak apa.
Nah, janji apa yang kita lintaskan dalam hati kita bahawa kita nak mengangkat hadas besar. Itu je yang wajib, lintasan dalam hati. Adapun nawai itu sunat. Cuma bila kita lapas dapat pahala sunat. Cuma tak ada lah nawai itu raf'al hadasil akbari arba'a raka'atin, tak ada lah. Nah, jangan pandai-pandai kita tambah 4 rakaat. Takkan tengah mandi tu nak kena rukuk pun tak payahlah. Nah, jadi lapas niat tu hukumnya sunat sahaja. Yang wajib adalah niat yang dilintaskan dalam hati. Sebab apa yang disebut sahaja aku mandi? Ada beza ke sahaja aku mandi dengan sahaja aku mandi? Ada. Kalau sahaja aku mandi, saja. Ya, pagi-pagi kita nak pergi kerja, saja kita mandi. Ya. Tapi kalau sahaja aku mandi, maknanya ada benda yang berlaku malam tadi. Ya. Adalah ya, yang mewajibkan mandi. Sebab sahaja aku mandi. Macam kita tulis cek. Biasa kita tulis cek 120 sahaja. Ringgit Malaysia 120 ringgit, 120 sahaja. Sebab apa kena masukkan elemen perkataan sahaja? Maknanya 120 tidak ada sebarang penambahan. Maka begitu juga bila kita mandi wajib, mandi semata-mata mandi wajib. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita tengah mandi wajib, kita tak selesai lagi mandi wajib, kita shampoo, kita sabun, boleh tak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Cuma kena kekalkan niat mandi wajib. Jangan setelah kita shampoo, setelah kita sabun badan kita, lepas pada tu kita terlintas dalam hati kita bahawa nak hilangkan shampoo di rambut. Yang tu lari niat. Kita terlintas dalam hati kita nak hilangkan sabun yang berada, yang melekat pada badan kita. Yang ni dah lari niat daripada mandi wajib. Sebab tu kena kekalkan mandi wajib tu. Tak salah nak shampoo ke nak sabun, kekalkan niat mandi wajib. Nah, itu sebab disebut sahaja. Maka wajib disertakan niat yang tersebut itu dengan membasuh satu suku daripada badannya. Bila kena saja satu bahagian, salah satu daripada juzuk badan kita, maka kita niat angkat hadas besar. Adapun niat mandi wajib, tak semestinya di kepala, boleh jadi di tangan ke, di kaki ke, ya, tengah basuh berak ke, kita niat angkat, boleh juga, tak ada masalah. Asal kena je ayat pada badan kita, niat angkat hadas besar, itu dah dikira dah niat. Ya. Keduanya, meratakan air pada sekalian zahir badannya. Rukun mandi wajib yang kedua, yang pertama tadi niat, yang kedua meratakan air pada sekalian zahir badannya. Maknanya apa yang terzahir daripada tubuh badan kita, air mesti sampai pada tempat berkenaan. Bermula barang yang zahir. Dia nak terang kepada kita apa dia yang dikatakan zahir badan. Bermula barang yang zahir pada tubuh seseorang. Maknanya tubuh kita tu dikira bahagian zahir. Andai kata kalau kita mandi wajib berdiri menyebabkan air tu tak sampai pada alur punggung, maka wajib kita duduk mencangkung memastikan air tu sampai di kawasan alur punggung. Orang utara kata punggung. Ya, kau dah tak faham punggung tu apa dia kan. Sebab kita bila kita berdiri, automatik dia akan tertutup. Boleh nak mandi wajib berdiri, tak ada masalah, tapi kena gosok bagi lebih lah kawasan. Tapi kalau nak mudah kerja, duduk mencangkung, pastikan air itu sampai bawah kawasan dubur itu. Kita biasa dengar lah, Ustaz bagi tahu bila mandi wajib ni nak kena masukkan satu ruas jari dalam dubur. Biasa dengar? Kita tak biasa dengar? Ya? Tak biasa dengar? Saya pernah mengaji fiqh yang berkenaan dengan wajib, perkara yang berkenaan dengan mandi wajib ni. Ustaz kata bila kita berhadas besar, kita nak mandi wajib, kena masukkan satu ruas jari
korek lubang bungkong bagi air itu masuk kawasan. Bagi saya, bila kita belajar dengar banyak pendapat, dia tengok keadaan. Nak masukkan satu ruas jari kita ni, satu jari ada 3 ruas. Maknanya masukkan satu ruas, bukan masuk satu jari. Masuk satu jari selok satu ruas. Maknanya kawasan ini yang ada satu takok. Tengok keadaan. Kalau kita buang air besar tu dalam bahasa buku lah, kalau kita berak, kita terang kan. Bila kita terang, dubur itu dikira bahagian luar, dia sudah jadi keluar kan? Maka bila kita basuh najis, masa kita basuh tu kita dah wajib niat bahawa aku angkat hadas besar, basuh kawasan. Sebab bila selesai basuh, dia akan menguncut masuk dalam ni. Maknanya kalau kita berak dalam keadaan kita berhadas besar, maka masa basuh berak tu niat angkat hadas besar lah, dan pastikan masuk satu ruas jari lah. Tapi kalau kita berak, kita buang air besar, kita tidak berada dalam hadas besar, maknanya lepas mandi wajib baru berak, yang tu tak payah. Masa mandi wajib tu tak payah nak masukkan satu ruas jari lah, tak payah. Sebab saya katakan tadi, nak masukkan satu ruas jari, tengok keadaan kita. Maknanya kalau kita berak tadi dalam kita hadas besar, masa kita basuh tu kita dah niat dah angkat hadas besar masa kita membasuh berak. Sebab dikira sebagai zahir tubuh badan pada dubur seseorang. Dan pada farash perempuan, pada ketika duduknya bagi qada hajat, iaitu daripada zahir badan jua. Ada seorang lelaki berusia lah, ditanya saya, ustaz, orang perempuan ni dia nak mandi wajib kena duduk mencangkung ke berdiri? Yang tanya tu lelaki ya. Saya kata hukum mandi wajib 2. Pertama niat, yang kedua meratakan air pada seluruh tubuh badan. Jadi terpulanglah nak berdiri ke, nak duduk ke, nak mencangkung ke, nak kepala turun bawah, kaki naik atas ke, janji rata ayat. Cuma kita bila kita buka dalam kitab-kitab fiqh muktabar, kitab-kitab yang besar, dibahaskan lebih terperinci lagi. Dia kata orang perempuan yang dah beranak pinak, wajib bagi dia mandi wajib dalam keadaan duduk mencangkung. Sebab bahagian farash tu dah terbuka disebabkan anak duduk beranak tu dikira kawasan luar. Bila kira kawasan luar, air tu wajib sampai kawasan bibir farash yang terbuka. Ni saya sebut hukum. Tuan-tuan jangan duk kebayang benda pelik-pelik pula. Ni hukum. Ya. Boleh tak ada masalah? Ayat lalu boleh. Ayat lalu boleh. Ayat lalu. Jadi ustaz juga batalkan air sepuluh mana. Kalau ayat lalu juga boleh. Lalu sajalah. Maknanya pastikan air itu mengalir pada tubuh badan. Tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Kalau kita tengok sunnah Nabi mandi wajib 4 raut. Tak raut. 1 raut, 2 raut, 3 raut, 4 raut. 4 raut ni sahaja Nabi mandi wajib. Ya, kita 40 pun tak cukup. Ya. Ya. Nabi mandi 4 raut tu kan. Kita duk fikir macam mana mandi 4 raut ni tak cukup ni. Ya. Nabi mandi wajib banyak tu. Ya. Baik. Jadi dalam kitab fiqh muktabar dibahaskan begitu macam itulah. Kalau anak tahu tak apa, mandi diri. Tapi kalau dah beranak pinak apa semua, dia kena mandi dan duduk mencangkung, nak memastikan air tu sampai pada bibir farash yang dah terbuka itu. Sebab itu dikira sebagai zahir badan. Dan demikian lagi barang yang di bawah kulit kulub, maka wajib menyampai akan air pada sekaliannya itu. Bagi yang tak berkhatam,
Yang tak bersunat, kita kata sunatnya. Yang tak berkhatan, bila dia mandi wajib, air tu mesti sampai pada bawah kulit mulut berkenaan. Nak buat macam mana, ikut pandai lah. Nak tarik depan ke belakang, depan belakang, enjah. Pastikan air tu sampai bawah kulit tu. Ambil daripada mana? Ambil dalam kitab Hidayatus Siyad. Jadi yang mana-mana yang tak berkhatan, bila dia mandi wajib, air tu kena sampai pada bawah kulit mulut berkenaan. Tuan-tuan, kita sebut sunat kan, lah ni musim cuti sekolah, ramai hantar anak lelaki untuk dikorbankan kan. Untuk disunat ni lah. Sebenarnya bukan sunat ya. Dalam mazhab Syafi'i, hukum berkhatan adalah wajib bagi lelaki dan satu kemuliaan bagi orang perempuan. Orang lelaki wajib berkhatan, orang perempuan satu kemuliaan. Nah, jadi sepatutnya bukan bersunat, bersunnah. Sin, ejaan sama juga, sin, nun, ta marbutah. Kita kata sunat, patutnya sunnah, bersunnah. Kerana sunnah para Nabi berkhatan. Lala ni alhamdulillah, nah, darjah 1 dah berkhatan dah. Darjah 2 dah berkhatan. Ada yang lebih muda daripada itu, tadika dah berkhatan. Ya. Kalau zaman dulu sungguh, zaman ayah kita, zaman tok wan kita, lagi sebulan nak nikah junub perambat. Ya. Ya. Sebab tu antara soalan wajib, bakal pak mertua mesti tanya. Boleh sembahyang? Boleh. Boleh mengaji Quran? Boleh. Yang tu soalan gimmick je. Sebenarnya dia nak tanya apa? Last kali dia akan tanya, dah berkhatan belum? Yang tu dia nak tanya sebenarnya kan? Sebab ada orang dulu kahwin dalam keadaan tak berkhatan. Ada kan? Jadi lah ni alhamdulillah, dengan kaedah teknologi yang canggih, ada smart clamp kan? Kita ingat kan clamp tayar kereta kan? Hak tu pun boleh clamp kan? Hak tu pun boleh clamp ya. Tak berdarah, tak keluar darah setitik pun. Nah, canggihnya hari ni kan. Cuma ni tuan-tuan sekalian, pada pandangan saya lah, ya, pada pengamatan saya, kaedah tradisional menggunakan khidmat Tok Mudin dengan kaedah moden hari ini menggunakan khidmat doktor, mana lebih baik? Kaedah tradisional lebih baik, Tok Mudin dulu kan. Nah. Tapi lah ni tak ada lah. Tok Mudin pun payah nak import lah. Orang tak nak lagi Tok Mudin dia kan? Dah tak ada lah kita kata nostalgia, duduk atas batang pisang, kiri kanan yang pegang, bongok kepala. Macam kita nak tengok, kita pun takut nak tengok kan? Situasi suasana duduk atas batang pisang tak boleh, tak ada lah. Lah banyak piknik ataupun masuk majlis khatan perdana yang dibuat di masjid-masjid. Masjid pun panggil doktor juga, 4-5 orang. Tak apalah. Cuma pada pengamatan saya, kaedah moden hari ini, sebelum dia potong sekalian, dia injection dulu, tak? Dia cucuk dulu, dia bius. Secara tak langsung sekalian, bahan chemical tu dah masuk pada kemaluan. Bius tu bahan chemical kan? Sebab tu tak pun nak kuat kan? Terus terang cakap lah kan? Orang dulu, anak 7 orang, 8 orang, 10 orang biasa. Lah, seorang, 2 orang kan? Kesan buat bius tu kan? Tapi tak apalah kan? Jadi saya katakan tadi, mazhab Syafi'i, hukum khatan adalah wajib. Walau bagaimanapun sekalian, kalau ada orang yang bukan Islam nak masuk Islam, jangan kita takutkan dia dengan berkhatan. Selamatkan akidah dia dulu, bagi dia masuk Islam. Ni kadang-kadang kawan pejabat kita yang not yet Muslim, tapi dia tertarik dengan Islam kan? Dengar kata masuk Islam nak kena potong, tak jadi masuk. Tidak. Tambah kita pula gempak dia, nak masuk Islam, itu kena potong. Kawan daripada kecil sampai besar bela
Tiba-tiba dah besar 30 tahun nak kena potong, tak mau. Dia sanggup tak masuk Islam, tak apa, jadi tak potong. Jadi tuan-tuan, cerita potong khatam ni cerita, jangan duk cerita lagi. Kemudian selamatkan akidah dia. Ya, selamatkan akidah dia, masuk Islam. Ya. Begitu juga bila pengalaman kita mengislamkan orang asli. Ya, orang asli, tabiat dia kadang-kadang dia makan benda-benda yang kotor, ya, makan biawak. Ditanya saya, Ustaz, saya nak masuk Islam tapi saya nak makan biawak dia. Saya nak masuk Islam, saya nak bela babi, nak bela anjing, nak makan babi, nak makan anjing. Kita kata tak apa, boleh masuk Islam. Ya. Walhal benda tu tak boleh, agama kita larang. Tapi mana lebih penting? Akidah dia. Selamatkan akidah, tak apa masuk Islam. Walaupun di masjid lagi bela anjing, bela babi, itu pulanglah. Jadi dia tu Islam. Lepas berapa tahun sunat, kita sekali lagi pergi, kita tengok masih lagi bela babi. Kita tanya sebab apa bela babi? Tahu kata dalam Islam melarang makan babi. Dia kata, Ustaz, saya dah Islamkan babi-babi saya. Tak nak kata apa. Orang asli kan. Tahap pemahaman agama dia tahap macam tu. Nak buat macam mana kan? Orang asli kan. Kadang-kadang kita dengar macam lawak, tapi itu realiti kehidupan dia kan? Boleh motor ni naik selagi mana boleh naik lah kan? Dia dengan bini dia, anak sampai 5 orang naik motor kan? Dah penuh peraturan, 2 orang yang naik motor, tapi dia selagi mana boleh naik. Sampai tengah jalan polis buat roadblock, polis tahan. Dia tak berhenti, belah betul. Polis tu legal, kejar ya. Polis tu tanya sebab apa kami tahan tak berhenti. Kata orang asli, dah penuh dah pak. Dah tak nak. Dia tak pernah dah ya. Tahap level dia tahap macam tu. Dia buat macam mana? Jadi selamatkan akidah dia. Sebab tu selama 13 tahun Nabi di Mekah tanam soal akidah. Nabi tak bercakap soal syariat lagi. Syariat di Madinah. Nah, cuma semayang tu pun dekat-dekat nak hijrah kan. 13 tahun tanam soal akidah. Berkenaan dengan berkhatan ni, saya tertarik satu dialog. Orang pernah tanya kepada almarhum Profesor Hamka. Hamka ni seorang yang genius, Allah bagi kelebihan dia. Kalau kita baca buku-buku Hamka pun membuka pemikiran kita sebenarnya. Orang tanya pada Hamka, sebab apa Islam mensyariatkan berkhatan bagi penganut dia? Sebab apa kena berkhatan? Sebab apa kena buang? Kulit ni ciptaan Allah. Allah buat dia bagi jadi elok. Sebab apa nak kena buang? Kalau tak buang tak boleh. Ini ciptaan Allah. Dia tanya Hamka. Lalu Hamka jawab apa? Pernah makan pisang? Pernah. Makan pisang buang kulit tak? Buang. Sebab apa tak makan sekalian kulit pisang? Kulit pisang juga ciptaan Allah. Makan sekalian kulit. Dia kata kalau makan pisang sekalian kulit tak sedap. Maka begitu juga kata Hamka, kalau tak buang tak sedap. Tak faham pun tak apalah. Kalau faham memang nakal, kalau tak faham memang bebal. Jadi mazhab Syafi'i wajib berkhatan bagi lelaki. Dan demikian lagi barang yang di bawah kulit kulub, maka wajib menyampaikan air pada sekalian diri. Wajib juga bagi yang tak berkhatan, bila mandi wajib air itu kena sampai bawah kulit kulub berkenaan, kulit kemaluan dia. Takat tu ada soalan? Tuan-tuan, suka diperingatkan bahawa mandi wajib ni, saya katakan tadi, niat dan rata air. Maknanya kalau kita mandi wajib dalam sungai, dalam kolam, kita niat, kemudian kita selam. Andai kata bila kita menyelam tu air kena pada keseluruhan tubuh badan kita, maka selesai mandi wajib kita. Berbeza dengan wudu. Wudu, walaupun kita berada dalam kolam, kita kena buat gaya tertib. Duduk dalam kolam tu kena buat gaya basuh muka, tangan siku, kepala kaki, walaupun dah dalam kolam. Sebab wudu dia ada tertib dia.
Nak tengah menyelam tu kena buat gaya tertib, muka, tangan, siku, kepala kaki. Nah, sebab wuduk dia ada tertib dia ada anggota yang wajib didahulukan, wajib dikemudiankan kan. Tapi mandi wajib tidak ada tertib, asalkan rata air sudah. Mandi wajib kena kumur. Pulanglah benda tu sunat je. Saya nak abang benda wajib. Dah duduk langsung nak kumur ikut suka lah kan. Ni saya cerita benda wajib, basuh muka, tangan, siku, kepala kaki tu kan. Kadang-kadang tak apalah, dia rajin buat benda sunat kan. Sama juga kalau kita berwuduk atas kapal terbang, benda sunat tak payahlah buat, benda wajib sudahlah. Ambil botol air mineral, tuang tapak tangan, basuh muka kan. Sekali sudah. Yang wajib sekali ya, bagi rata dah. Tangan, siku, kepala kaki. Ni kumuk lah, atas kapal terbang dia berwuduk nak kumuk. Dah kumuk ni, aku nak 2 tahun ni. Aku nak 2 tahun ni. Tak payahlah kumuk tu sunat kan. Ni cerita benda wajib kan. Tak apalah kalau tak buat, tak apa, tak masalah kan. Dalam banyak kumuk agak-agak takut tertelan kot. Baik. Begitu juga mandi wajib ni, dia tak semestinya bila kita mandi kena bagi selesai. Tak semestinya. Maknanya kalau malam tadi kita basuh kepala, rambut, keesokan paginya kita basuh badan kita, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab mandi wajib tak disyaratkan mandi itu bagi selesai tak. Sebagai contoh, masa kita baru menikah dulu lah kan ya. Pagi angkat nikah, malam tu tak dandan lah ya. Tak dandan lah kan. Kat rumah pak mertua kan kenduri belah perempuan yang pertama kali kan. Jadi malam tu sama dengan isteri, pesan dekat isteri lepas bersama basahkan kepala, rambut, badan tak payah lagi lah, sejuk kan. Keesokan paginya sebelum sembahyang subuh tu basah badan saja kan. Esok pagi masuk layak, keluar layak, pak mertua tengok anak perempuan ni rambut tak basah lagi, badan malam tadi dah basah dah kan. Berlakon je kan. Tak pernah buat kerja macam tu. Tobat tak mengaku kan. Ya. Maknanya mandi wajib, dia tak semestinya kena bagi selesai je tak. Dia boleh malam basuh kepala, esok sambung tak basuh badan, boleh, tak ada masalah. Ada lagi soalan? Ada soalan? Ya. Kalau tempat tu tak ada air, Tempat tu tak ada air, maka boleh tayamum. Tayamum, tepuk sapu muka, tepuk sapu tangan. Maknanya terangkat hadasan. Satu tayamum untuk satu ibadah fardu. Tapi bila nak sembahyang kena tayamum kali kedua pula lah. Nah, dia tak perlu nak berguling dalam tanah pula. Ya. Sama juga anggota tayamum dua je. Ada lagi soalan? ada air tu kena mandi balik. Bila dah ada air kena mandi balik lah. Solat yang tayamum tu kena ulang balik ke tak? Tayamum tu masa nak sembahyang pula. Persoalannya kena ulang ke tidak sembahyang. Lepas dah ada air tu lah. Dah ada air kan? Jawapannya tidak perlu. Cuma ulang mandi wajib saja. Kena mandi wajib lah. Sembahyang tak perlulah. Sebab ni setengah pendapat mengatakan andai kata salah satu daripada dua alat bersuci air dengan tanah kan, maknanya kalau boleh kena tanah pada anggota tayamum, muka dan tangan, tak perlu diulang lah. Tapi kalau jenis yang accident, yang balut tangan bersemua, yang air pun tak boleh kena, tanah, debu tanah pun tak boleh, yang tu kena ulang sembahyang. Tapi dalam kes macam tu air tak ada, cuma terangkat, kita kata boleh bersuci dengan menggunakan debu tanah pula, maka sembahyang tidak perlu diulang. Okey, ada lagi soalan? Tadi yang pasal buang gerak dekat niat sekali mengajarkan. Masa basuh tu. Waktu pada ingat boleh ke? Kita buat niat dulu, kemudian mandi, kemudian Boleh, tak ada masalah. kita ambil sama. Bukan waktu semua. Macam bersama dengan buku juga kan. Betul. Potong buku. Okey, baik. Potong dahulu, kemudian disimpan. Dia niat dah cuci tu. Okey.
Okey, baik. Berkenaan apa hukum potong kuku, potong rambut semasa kita dalam keadaan hadam sangan. Hukumnya makruh ya. Dan bila kita nak mandi wajib, tak perlu nak kumpul balik kuku yang kita kerat tadi, rambut yang kita gunting, tak payah. Nah, cuma makruh potong rambut, potong kuku semasa kita dalam keadaan hadam sang. Sama juga orang perempuan. Makruh. Nah, tapi bila nak mandi, tak kira lah mandi wajib bagi kita lelaki atau nak mandi haid orang perempuan semua, tak perlu dia nak kumpulkan kuku yang dipotong tadi. Kecuali kalau mati. Mati, kalau kita potong kuku mayat tu, wajib kita mandikan sekali kuku dia. Nah, itu biasalah. Sama juga kalau mati, kita potong rambut dia. Rambut yang terpotong tadi wajib dimandikan sekali. Nah, itu bagi mayat lah. Bagi kita yang hidup, kalau kita dalam keadaan berhadap sam, makruh saja. Ya, lagi? Soalan buat kopi ya. Tak apa. Buku yang terpotong mana nak buat? Sebaik-baiknya kuku yang dipotong kita tanam. Kalau tak tanam, kita tabuk atas tanah pun memadai dah. Kalau rajin lah, kalau tak rajin untuk sampah je lah. Okay, lagi. Ada satu soalan ditanya kepada saya, Ustaz. Kalau kita tengah mandi wajib, tak selesai lagi mandi wajib, kita terpegang kemaluan dengan tapak tangan, adakah masa kita nak semayang ni kita kena ambil wuduk semula? Dia tuan sekalian, dia ada dua pendapat. Pendapat Syekh Ramli dengan pendapat Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ramli kata, kalau kita tak selesai lagi mandi wajib, kita terpegang kemaluan dengan tapak tangan, maka tak batal mandi wajib itu. Maknanya kita boleh semayang dengan kita mandi wajib tadilah. Lepas mandi wajib tu boleh semayang, tak ada masalah. Berbeza dengan pendapat Syekh Ibnu Hajar, ulama Syafi'i jugalah. Kalau kita tak selesai lagi mandi wajib, selesai ke tak selesai, kalau sentuh kemaluan dengan tapak tangan tak berlapis, maka bila kita nak semayang, kita kena ambil wuduk semula. Jadi saya tak kisah, maka bila kita ada ilmu, mana-mana pendapat pun boleh, tak masalah. Itu pendapat salah satu daripada yang kita sebutkan tadi lah. Ada yang kata batal wuduk, maknanya nak semayang kena ambil wuduk semula. Mandi tu sah, cuma wuduk tu batal. Nak semayang kena ambil wuduk semula kan. Tapi ada ulama yang kita sebutkan ni kata tak batal, asalkan belum lagi selesai kan. Maknanya cuping telinga tak basuh lagi ke, kaki tak basuh lagi ke kan, rambut tak basuh lagi, asalkan belum lagi selesai. Kalau sentuh tak batal, sebab belum lagi selesai. Nah, Jari mana Ustaz? macam mana? Jari mana? Jari mana? Apa dia? Basuh bengkok? Jari mana? Jari satu buah tu lah. Jari mana? Tak kisahlah jari mana pun. Jari ibu, jari budak. Biasa kita basuh jari mana? Tangan kiri lah, tangan kiri. Tak kira lah jari telunjuk ke jari hantu, jari tengah kan. Tak pernah lagi lah kita jumpa orang basuh dan ibu jari kan. Tak bisa, tak apalah orang tanya kan. Kita kaki kan bisa orang. Jadi soalan Tanya pasal apa mandi wajib, kulit tu masih ada kesan nak buat yang tak boleh hilang. Macam mana? yang tu syarat ke depan yang disebut. Baik, setelah kita berusaha buang, tanggalkan, dakwat kan, maka dimaafkan. Setelah kita berusaha nak tanggalkan, macam orang kerja komen mekanik kan, main dengan minyak hitam apa semua, setelah dia berusaha kan, sabun lah apalah, masih lagi ada kesan-kesan hitam celah ke kuku tu, setelah dia berusaha, kalau masih lagi ada kesan, itu dimaafkan. Dimaafkan. Berbeza dengan sisi ikan. Sisi ikan kalau kena pada lekat pada kulit kita, lepas mandi baru kita sedar,
Maknanya kena kawasan tu tak terkena air lah. Maka masuk semula dalam bilik ayam, niatkan keadaan besar. Bagi kena kawasan tu sudah lah kan? Tak payahlah nak mandi semula kan? Macam orang was-was kan, dia was-was. Lepas selesai mandi, tadi celah pusat kena ayam ke tidak lah, masuk mandi kan? Patutnya basuh kawasan pusat tu sudah lah, niatkan ada besar basuh kawasan pusat. Tak, dia mandi habis semua. Dah mandi kali kedua, keluar bilik ayam, tadi celah telinga kena ayam tau. Masuk mandi kali ketiga pula, patutnya basuh celah telinga tu sudah lah, keadaan besar kan? Tak, dia balik semua. Keluar kecut. Ya. Mau tak kecut. Okey. Baik soalan. Kalau macam kita mandi tu sabun, kemudian bersihkan tubuh badan semua. Lepas tu kita niat mandi wajib boleh ke tuan? Kita dah mandi lah kan? Ya. Ada sabun. Boleh tak nak masalah? Kita mulakan niat Mandi. Maknanya kena nak bila kita baru niat memulakan mandi, maka air itu kena rata pada seluruh tubuh badan. Belum niat tu dah mandi dah. Sebelum niat tu tak mandi dah kan? Maknanya sebahagian besar tubuh badan kita dah basah kena air kan? Dah bersih. Sabun. Lepas tu ambil semayang. Lepas tu boleh niat mandi wajib. Boleh semayang. Boleh, tak ada masalah. Bila kita baru niat mandi wajib, maka kita kena ulang balik, kena basuh keseluruhan tubuh badan. Sebab bagi saya, ambil wuduk sebelum mandi wajib tu sunat kan? Boleh nak ambil wuduk, tak nak ambil pun tak ada masalah. Kebanyakan kita malas memang tak ambil dah kan? Mandi je. Jadi bila kita basuh satu part, satu juzuk daripada anggota badan kita, kita niat. Kemudian tengah mandi wajib, kita nak shampoo ke, kita nak sabun, tidak ada masalah, boleh. Cuma masa kita nak bilas shampoo, nak bilas sabun tu, kita kena kekalkan niat mandi wajib lah. Jangan kita semata-mata nak hilangkan shampoo. Itu dah lari niat kan? Masih lagi kita hilangkan shampoo juga, tapi niat kekalkan mandi wajib. Kepala kanan kiri pula 3 kali. Yang tu sunat saja. Dahulukan belah kanan tu sunat, kemudian belah kiri pula tu sunat saja. Asalkan rata ayat. Okey. Okey, dari soalan. Nak baca bismillah dulu kan? Bismillah pun sunat ya tadi. Baca dulu lah. Tak baca pun tak apa. Dia rukun dia niat dan rata ayat. Dia macam sembelih ayam lah. Kalau mazhab Syafi'i memadai penyembelih tu Islam. Tak baca bismillah tak apa. Mazhab Syafi'i asalkan penyembelih ayam tu Islam. Walaupun dia tak baca bismillah, sembelihannya sah, boleh dimakan. Berbeza pendapat lain selain daripada Imam Syafi'i, walaupun Islam dia kena juga baca bismillah. Cuma mazhab Syafi'i agak sedikit ringan lah. Maknanya asalkan penyembelih tu Islam, tak ada masalah kalau kita baca bismillah, sunat saja. Okey, dari soalan. Kita sambung sikit. Ya, ada soalan. Kalau masuk kita mandi wajib, kita dah niat. Sama juga kes dengan kita menyentuh kemaluan. Kalau kita belum selesai mandi, maka ada pendapat kata batal, ada pendapat kata tak batal. Boleh berpegang mana-mana pendapat, tak ada masalah. Kita tanya pula, Ustaz, kalau tengah mandi wajib terasa nak kencing, jadi sama juga ada dua pendapat. Ada yang kata batal. Saya lebih prefer kata khusus kepada menyentuh. Tapi kalau dah kencing berak, mandi wajib tak selesai lagi, dah kencing berak apa semua, terkentut, maka bagi saya lebih baik kita ambil wuduk. Tapi kalau bab menyentuh tanpa berlapik, boleh kita berpandukan kepada dua pendapat tadi lah. Kalau belum lagi selesai mandi, sentuh tak batal. Ataupun satu pendapat mengatakan selesai atau tak selesai, kalau sentuh tak berlapik, batal juga. Itu lebih pada menyentuh lah. Adapun kita sebutkan tadi, kencing ke berak ke terkentut, sedangkan mandi wajib belum lagi selesai,
afdalnya ambil wudu lah untuk nak semayang lah. Ya, masih tanya tak apa? Ya, tak apa tanya. Mandi wajib dengan isteri boleh, tak ada masalah. Merupakan sunnah mandi bersama dengan isteri. Ya. Sebab kita suami, kita kena tengok isteri kita mandi, wajib lah. Ya. Kena tengok isteri kita mandi wajib, tengok mandi wajib dia betul ke tak betul. Jadi saya katakan tadi kan, kalau dah beranak pinak apa semua, wajib bagi dia tu duduk keadaan duduk mencangkung, pastikan air tu sampai kawasan bibir farash. Okey. Soal nak tolong sapu tak sapu tu terpulang lah. Tu tak payahlah abang kan. Boleh, tak ada masalah. Nak tolong gosok belakang badan kot tak sampai kan. Baik sangka lah kan. Nak gosok belakang tak sampai, minta tolong gosokkan boleh, tak ada masalah. Boleh kan. Nah, ya Allah alam. Ada lagi soalan? Ada semayang tu dah. Dia yang kena ajar dengan semayang kalau kita nak semayang kan. Kita tengah mandi wajib lepas subuh nak semayang, rumah lambat lagi. Jadi sentuh pilah, gosok pilah badan dia, dia pun gosok badan kita, tak ada masalah lah kan. Yang kena ambil wuduk, tak nak ambil wuduk tu sebab lepas pada tu kita nak semayang tu yang timbul nak kena ambil wuduk ke tidak kan, batal ke tidak, sebab lepas Semayang lagi tak apa. pas mandi wajib pukul 9 pagi, nak semayang zuhur pukul 1 saat ni lambat lagi kan. Memang Kalau tak ada ini pun implikasi dia, kesan daripada tak mandi wajib menyebabkan ibadah kita tak terima lah. Termasuk juga kalau mandi wajib tak betul, segala ibadat kita jadi lingkup habis. Betul tak? Semayang tak sah sebab berhadas, ataupun tak sempurna angkat hadas besar tadi. Kalau kita buat haji umrah ke, mandi wajib tak betul, habis lingkup rosak habis ibadat kita. Walaupun benda tu macam remeh-temeh, Allah mandi wajib dia pun, sebab mandi wajib tak betul tu kan. Kita sebutkan tadi, kalau yang tak berhadan, air tu tak sampai bawah kulit kuluk tu, maka tak sah semayang dia, tak sah ibadat yang dibuat selama ni kan. Apa dia lagi? Ataupun air tu tak sampai pada kawasan yang zahir badan ya. Implikasi dia sangat besar lah. Kalau mandi wajib tak sah. Wallah a'lam. kena azab. Ya? Kena azab. Kena? Kena azab. Kalau sebabkan sengaja, kalau jahil dia kena belajar menghilangkan kejahilan itu. Tapi kalau dia buat sambil lewa, memang kena azab lah. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi kata kalau kita berwuduk, tumit kaki kita tak basah. Ada orang ambil wuduk, dia basuh ke depan dia kaki kan, tumit dia tak basah, tak kena air. Walaupun yang tak kena tu, Nabi kata sebesar lubang jarum, sikit sangat, maka tetap dia asal. Nampak? So dah nak pergi kena semua. Yakinlah, benda tu cerita yakin. Maknanya ke atas keyakinan. Jangan was-was, yakin. Tambahan pula kalau kaki kita ada pecah-pecahan, pastikan setiap pecahan tu air cover. Sama juga mandi wajib, setiap pelipat-pelipat tu, celahan tu kena, air tu kena sampai. Tambah ini badan besar, berlapis-lapis perut tu, celahan lapisan tu pastikan air sampai. Ya. Ya. Contoh air mengalir, air pipe mengalir masuk dalam mandi, air tu mengalirlah kat keluar kan. Tapi kita pakai cebok mandi, tapi air mandi tu kita masuk semula ke dalam mandi tersebut. Adakah air tu ni air jadi air Mustamal. Okay. Istilah air mustamal hanya pada pandangan Imam Syafi'i sahaja. Air mustamal adalah air yang digunakan angkat hadas. Maksudnya kalau kita mandi wajib, kalau kita berhadas besar, bila kita dah niat angkat hadas besar, air yang kena pada tubuh badan kita jatuh dan masuk dalam takungan balti ke apa tu, air itu mustamal.
Tapi selagi mana kita tak niat angkat hadas besar, air yang kena pada tubuh badan kita jatuh dalam tu, itu tidak dinamakan air mustakmal. Air mustakmal dalam air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Macam kita berwuduk kan, boleh tak boleh kita berwuduk dalam gayung? Kita tak berwuduk dalam kolam tu kan? Kalau berwuduk dalam kolam tak cerita, tak ada masalah lah, memang lebih daripada 2 kolam ukuran dia. Ni kita cedok, kita guna gayung, kita cedok air dalam kolam, kita letak atas kolam tu, kita berwuduk dalam tu. Boleh tak boleh? Jawapan dia boleh, dengan syarat sebelum kita nak masukkan tangan kita, nak celup dalam gayung tu, kita basuh dulu tangan kita terlebih dahulu. Basuh tangan kita, kemudian kita niatkan tangan kita ni sebagai gayung, ganti balik gayung tu untuk nak cedok kan, tercedok. Jadi basuhan pertama anggota wajib, muka tu, basuhan pertama tu jangan menitik masuk dalam. Kalau menitik masuk dalam tu mustakmal. Adapun basuhan kali kedua, kali ketiga menitik masuk tidak ada masalah. Nah, dia basuhan pertama anggota wajib. Apa dia? Muka, tangan, siku, kepala, kaki. Basuhan pertama tu jangan menitik masuk. Adapun basuhan kedua, ketiga ataupun basuhan yang sunat, kalau menitik masuk tidak dinamakan mustakmal. Yang saya tadi air itu mengalir, air pipe lah kan, dia masuk balik, kemudian dia mengalir keluar. Maknanya baldi penuh. Penuh lah, maknanya air itu setiap buka, dia masuk, dia keluar. Kalau macam tu boleh, tak ada masalah. Nah, cuma tu pun ada ulama bahas lebih detail lagi. Pipe tu duduk di atas ke duduk di dalam? Kalau pipe tu duduk atas, tap tu duduk di bawah, walaupun dia mengalir keluar sebab air pipe tu, kepala pipe tu duduk atas. Tapi kalau pipe jenis pipe kolam, tak pipe kolam kan dalam kolam tu kan, yang tu boleh ya. Tapi kalau pipe tu duduk berada di luar tap, yang tu timbul masalah pula ya. Yang tu cerita dia boleh lah, tak ada masalah ya. Cerita dia boleh. Cuma saya nak mendalami je lah kan. Sebab kalau tuan-tuan dengar ustaz tu kata macam lain, tak sama macam yang kita dengar malam ni. Fiqh dia banyak pendapat. Nah, bagi saya ilmu fiqh ni dia banyak pendapat. Kita dengar semua pendapat, dengan sebab kita ada ilmu, kita boleh pegang mana-mana pendapat, tidak ada masalah. Nah, asalkan kita beramal dengan ilmu. Jangan kita buat sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Wala taquma laisa laka bi ilmu. Jangan kita beramal tanpa berilmu. Tapi kalau kita ada ilmu, mana-mana pendapat kita boleh pegang, tidak ada masalah. Cuma hormat pendapat orang, itu yang penting. Kadang-kadang bila dia pegang satu pendapat dia ni bercanggah dengan pendapat kawan dia. Padahal kita kata fiqh ni banyak pendapat. Jadi hormat pendapat orang. Ya, setengah orang dia tak boleh nak hormat pendapat orang kan. Dia nak pendapat dia betul. Yang ni masalah. Itu yang kadang-kadang membida'ahkan orang tu semua. Sebab dia nak orang berpegang pada pendapat dia ya. Tak boleh lah. Fiqh dia banyak cabang. Ya. Wallahualam. Okay, ada soalan? Faslun bermula segala syarat wuduk dan mandi itu 12 perkara. Okay, saya rasa 12 perkara ni panjang lagi lah pembahasan kita. Kita berhenti di situ dulu lah. Okay, kalau tak ada ya. Mandi waktu bulan puasa. Waktu bulan puasa mandi wajib bawah subuh. Mandi wajib selepas subuh di bulan Ramadan. Hukum besar, tak ada masalah, boleh. Cuma pastikan kita kata jangan berlebih-lebihan lah, jangan sampai air itu masuk dalam rongga yang menyebabkan batal puasa itulah. Sebab pun afdal mandi wajib sebelum subuh. Nah, kalau lepas subuh nak mandi pun tidak ada masalah. Cuma kena lebih berhati-hatilah. Nah, supaya kadang-kadang bila kena wajib tetap air termasuk dalam limbang telinga lah apa kan. Kalau air masuk dalam limbang telinga, kalau bulan tak puasa kita boleh bubuh air tuang balik kan. Ni dah air masa termasuk tu tak batal lah. Tapi tu nak buat macam mana ayam tu tak dalam telinga. Takkan nak terus buka puasa baru nak masuk ayam kan orang tu ajar kan. Bila ayam masuk telinga, ambil ayam sikit titik telinga, pergi macam tu tuang balik kan. Dekat keluar kan. Tapi kalau bulan puasa macam mana? Yang tadi termasuk tak batal lah. Ni kalau sebab kita nak keluarkan air yang bertakung dalam telinga, sengaja masukkan, yang boleh batal tak? Ya. Kalau tak ada penyakit, jangan cari penyakit.
Betulnya mandi sebelum subuh lah. Kita dah. Allah Allah. Okay. Tak ada. Okay. Kita tanggung kita sebagai kafarah dan surah Nas. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وارزقنا عملا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf jika terkasar bahasa, dan terima kasih di atas perhatian dan pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.